Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. InsyaAllah kita menyambung pengajian 40 hadis tentang akhlak yang mulia, iaitu pada membicarakan hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 adalah berkisar tentang menjaga kesihatan dan kebersihan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah qassus syarib wa i'fa'ul lihyah والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. رواه المسلم. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 perkara termasuk dari fitrah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, memotong misai. Kedua, membiarkan janggut, iaitu tidak dipotong. Ketiga, bersiwak. Keempat, mencuci lubang hidung. Kelima, memotong kuku. Keenam, mencuci celah-celah jari. Ketujuh, mencabut bulu ketiak. Kelapan, mencukur bulu ari-ari. Kesembilan, beristinja. Berkata perawi hadis ini, saya lupa yang ke-10, rasanya ialah berkumur-kumur. Hadis riwayat Muslim. Dan daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu sebahagian daripada iman. Rawahu Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-40 iaitu hadis yang membicarakan tentang bagaimana menjaga kebersihan dan menjaga kesihatan merupakan sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh mendapatkan menjadi asbab dengan kita menjaga kebersihan dengan niat yang benar, dengan niat yang betul, akan mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang menjadi asbab masuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan kerana menjaga kebersihan. Maka di antara 10 perkara yang dituntut, pertama yang disebut adalah dengan seseorang lelaki yang memotong misai dan juga membiarkan janggut. Maka hukum berkenaan dengan misai dan janggut ini, tanpa kita membahaskan dahulu tentang memotong janggut yang lebih daripada kadar segenggam, kerana nanti kita akan sebut tentang pendapat berkenaan dengan memotong janggut yang lebih daripada kadar segenggam, iaitu orang yang terlalu lebat di dalam janggutnya, iaitu pendapat daripada
sepakat ulama menyatakan menyimpan janggut ini adalah suatu sunnah dan diperintah oleh syarak itu sendiri. Maknanya menyimpan janggut ini adalah sunnah Nabi SAW. Maka di antara beberapa sumber hadis yang menjadi pegangan berkenaan dengan hukum menyimpan janggut ini, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah ibni Umar radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW menyatakan khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfus syawarib. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu sekalian menyalahi orang-orang musyrik, peliharalah janggut dan cukurlah kamu sekalian akan segala misai. Berarti pada misai dituntut kita mencukur, melicinkan, merapikan misai. Adapun pada janggut, maka kita disunatkan untuk kita menyimpan dan juga memelihara janggut agar menyanggahi perbuatan, iaitu perbuatan orang yang musyrik. Kerana orang yang musyrik dia terbalik, mereka menyimpan misai dan mencukur janggut. Termasuklah juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, kata Nabi SAW, juzzus syawarib wa arkhul liha khaliful majusa. Kata Nabi SAW, cukurlah kamu sekalian akan segala misai dan biarkanlah kamu sekalian akan janggut, berbezalah kamu sekalian akan orang-orang majusi. Maka di antara amalan orang majusi adalah dengan membiarkan misai dan mencukur janggut. Maka untuk menjadikan orang yang beriman itu berbeza dengan sifat dan juga adat kebiasaan orang majusi, iaitu para penyembah api, maka Nabi SAW menuntut kita berbeza dengan mereka dengan cara mencukur janggut, mencukur misai dan juga menyimpan janggut. Maka walaupun memelihara janggut ini adalah suatu perintah yang diperintahkan oleh agama dan dikira mendapatkan pahala oleh sekalian ulama, tetapi para ulama tidak sepakat tentang hukum memelihara dan memotong. Maknanya walaupun perkara menyimpan janggut ni adalah sunnah Nabi yang sepakat ulama kata mendatangkan pahala, tetapi hukum berbeza mengikut mazhab. Adapun yang kita nak sebut pada pagi yang mulia ini, maka di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, iaitu berpendapat bahawa mencukur janggut ini adalah makruh sahaja. Cukur janggut, kalau ada orang yang dia tak boleh nak simpan janggut, mungkin sebab kerana pekerjaannya, ataupun juga kerana macam-macam lah, ataupun kerana isteri tak suka janggut panjang kot, maka dia kena cukur juga janggut. Maka itu adalah suatu perbuatan yang makruh. Kenapa ini disebut di dalam kitab I'anatul Talibin, bagaimana pendapat yang mu'tamad di sisi Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan juga pendapat yang mu'tamad juga di sisi Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana mereka menyebutkan bahawa makruh di dalam kita mencukur janggut. Makruh sahaja. Walaupun di dalam mazhab yang lain agak keras di dalam menyimpan janggut ini, tidak boleh dicukur, tetapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, maka makruh di dalam kita mencukur janggut. Maka disebut lagi, para ulama ini telah menyebut di sini berkenaan dengan janggut dan seumpama tentang perkara-perkara yang dimakruhkan. Di antaranya adalah mencabut dan mencukur janggut, termasuklah juga mencabut janggut. Sebab itu kalau ada uban pada janggut jangan dicabut. Kenapa? Kerana ia adalah suatu perbuatan yang makruh. Maka pendapat yang masyhur di sisi mazhab Hanbali dan juga Hanafi berkenaan dengan memotong janggut yang panjangnya melebihi segenggam. Ada orang yang janggutnya panjang melebihi segenggam, genggam tu masih lagi ada lebih. Jadi maka ada orang yang Allah Ta'ala kurniakan janggut yang lebat. Maka
sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi menganggap memotong yang lebih daripada segenggam itu adalah sunnah yang wajib, ada sunnah yang dituntut oleh mereka, manakala sebahagiannya menganggap bahawa ia adalah sebagai perbuatan yang harus. Kenapa ini bersandar dengan apa yang telah dibuat oleh Sayyiduna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika mana anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu Abdullah bin Umar, ketika mana berhaji ataupun berumrah, maka beliau menggenggam janggutnya, dan yang lebih daripada genggaman tersebut maka beliau memotongnya. Maka apa yang dibuat oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar, yang merupakan sahabat Rasulullah juga, apabila ketika mana waktu haji, maka Abdullah bin Umar ni dia genggam, maka yang lebih daripada genggaman itu maka dipotong. Maka ada pun ulama mazhab Syafi'i berpendapat janggut yang tidak dipotong dan dibiarkan itu adalah lebih baik. Maka kalau tak potong pun dalam mazhab kita, dibiarkan panjang sebegitu adalah yang lebih baik. Dan juga berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan pendapat yang terpilih yang membiarkan janggut mengikut keadaan semula jadinya tanpa memendekkannya sedikit pun pada hukum asalnya. Maka dengan sebab itu, maka janggut itu dipelihara dan dibiarkan tidak dipotong, dan memotongnya adalah makruh, iaitu seperti mana orang-orang ajam. Jadi memotong janggut itu adalah makruh. Jadi hukum ini tidak terpakai kepada orang yang tidak tumbuh janggut. Ada juga orang yang jenis tak tumbuh janggut. Jadi orang yang tak tumbuh janggut, maka dia tak terlibatlah dengan perkara tersebut. Sebab ada orang yang jenis tak tumbuh janggut. Jadi licin, awet muda orang itu. Mukanya sentiasa baby face. Umur 60 pun baby face juga. Jadi ada orang yang sentiasa berjanggut. Cuma kita dituntut merapikan supaya tidak terlihat seperti mana kusut masai, supaya tidak terlihat orang kata orang tengok pun berserabut. Maka disunatkan untuk kita merapikan janggut. Lalu kemudian kita menyebutkan kesimpulan oleh para ulama. Maka para ulama ni sepakat bahawa memelihara janggut pendek ataupun panjang adalah sunnah yang mendapatkan pahala. Jadi maka dapatkan pahala kita melalui cara kita memelihara janggut, dan mencukur janggut ataupun memotongnya sampai habis, maka ia adalah suatu perbuatan yang makruh di sisi mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian disebut lagi memotong misai adalah sunnah, manakala menyimpan misai adalah harus. Adapun tidaklah terlalu panjang. Kalau nak simpan pun jangan terlalu panjang. Ni misai dia macam magak motor. Panjang. Kalau tarik tu dekat dengan bahu boleh tarik. Jangan terlalu panjang kalau nak simpan pun. Tapi adapun cukur itu adalah satu perbuatan yang sunnah Nabi SAW. Jadi ada pun perbezaan pendapat dari kalangan ulama ni, maka adalah rahmat bagi kita. Mana-mana kita boleh pilih. Ia adalah satu rahmat yang tidak membebankan umat Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, iaitu wassiwaku, iaitu bersiwak. Maka di antara sunat yang ditinggalkan adalah bersiwak. Sehingga Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalaulah tidak aku akan menyusahkan atas umatku, sungguh telah aku perintahkan kepada mereka dengan bersiwak setiap kali salat. Jadi Nabi SAW sangat menganjurkan siwak, iaitu kalau kita sebut hari ini beruh gigi. Bagaimana dituntut untuk kita bersiwak setiap kali kita menunaikan solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Kata Nabi, kalaulah perbuatan ini tidak membebankan umat, nescaya aku akan wajibkan pada setiap umat. Tapi kerana takut bimbang Rasulullah, takut umat tidak boleh buat kerana kesukaran, maka Rasulullah tidak menuntut perkara sedemikian. Cuma ia adalah satu sunat yang sangat dituntut.
Siapa yang boleh bersiwak setiap kali nak sembahyang, maka ia adalah satu perbuatan yang sangat dituntut. Lepas tu ulama, antara ulama-ulama di Yaman, mereka ni kalau tertinggal kayu siwak, mereka akan patah balik rumah ambil kayu siwak. Tapi kalau tertinggal telefon tak akan patah balik. Tapi tertinggal kayu siwak patah balik. Kita terbalik. Kita tertinggal telefon je patah balik. Kalau tinggal siwak mungkin kita tak rasa apa-apa. Ulama sana sangat mengambil berat tentang bersiwak. Kenapa? Kerana berpegang dengan hadis Nabi, kalau tidak membebankan umat aku, nescaya aku tuntut kepada mereka bersiwak. Lepas tu di antara benda yang susah untuk kita istiqamah adalah bersiwak pada setiap kali solat. Lalu kemudian disebutkan lagi, seperti mana apa yang diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, adalah Nabi SAW apabila bangun pada waktu malam, maka baginda menggosok mulutnya dengan siwak. Tiap kali bangkit daripada tidur, maka Rasulullah akan bersiwak. Jadi semua ini adalah menerangkan tentang bagaimana sunat dan kelebihan bersiwak. Siwak ni apa dia? Siwak ni, maka siwak pada bahasa ialah gosok dan peralatannya. Siwak itu sendiri adalah peralatan untuk kita bersiwak, memberus gigi ataupun gosokan itu sendiri. Itu pada bahasanya. Maka siwak pada istilah kata ulama adalah menggunakan kayu atau seumpamanya pada gigi dan kelilingnya supaya hilang kekuningan dan lain daripada. Menggunakan kayu ataupun menggunakan buruh gigi dengan niat bersiwak pun samalah. Ataupun menggunakan apa jenis kayu. Kalau tak kayu yang digunakan, kayu itu kayu yang kita kata sesuai untuk bersiwak. Ataupun apa sahaja alat-alat yang hari ini canggih, alat-alat banyak, alat-alat untuk bersiwak. Maka ia adalah suatu daripada sunat yang sangat dituntut. Maka apa hukum bersiwak ini? Maka siwak adalah suatu sunnah kerana ia menjadi sebab bagi bersihnya mulut dan mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setengah orang-orang yang saleh mereka menyatakan bahawa dengan bersiwak itu, iaitu menjadikan seseorang itu mudah untuk mendapatkan husnul khatimah saat ketika mana sakaratul maut. Bahkan dengan siwak yang benar, dengan niat yang betul, menjadikan seseorang itu lancar mengungkapkan kalimatut tauhid ketika mana nak meninggal dunia. Ada orang yang saleh mereka ni, mereka yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana sangat mudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Sebab apa? Salah satunya mereka ni sangat mengambil berat tentang bersiwak, menjaga mulutnya untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut lagi, kenapa disebut bahawa bersiwak itu mendatangkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Syekh Ali Mulla Al-Qari rahimahullahu ta'ala menyatakan, iaitu mulut yang elok baunya, mulut yang harum bauannya itu menghasilkan redha Allah kerana Allah suka kepada yang baik-baik. Sebab tu dengan kita bersiwak akan mendatangkan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menjaga mulutnya daripada berbau, maka dia mengundang bukan saja redha Allah tetapi redha makhluk. Makhluk kalau bercakap dengan kita, kita mulut kita berbau, dia tak akan redha. Allah Ta'ala lagi lah. Kalau kita duduk sebelah kita semayang dalam keadaan mulut berbau, kita pun tak suka orang mulut berbau. Tengok sebab tu makruh kita ni makan perkara-perkara yang berbau. Antaranya petai, jering, durian. Nak lebih-lebih lagi bagi orang yang terlibat dengan, kalau ulama' dia sebut orang yang terlibat dengan pekerjaan gunting rambut, maka makruh dia makan makanan berbau. Pasal apa? Gunting rambut ni dia bersembang gitu. Kemudian ketika mana nak semayang, makruh memakan perkara-perkara tersebut. Lalu kemudian maka disebut lagi bahawa bersugi ini disyariatkan tanpa disyaratkan pada waktu-waktu yang tertentu. Maknanya termasuk sunat yang sangat dituntut bersugi ini tidaklah diwajibkan pada segala keadaan. Sehinggalah maknanya disebut kelebihan besar bersugi ini yang disebut oleh Nabi SAW
iaitu kelebihannya yang dituntut adalah pada setiap kali nak salat dan juga pada setiap kali bangun daripada tidur malam ataupun tidur siang hari ataupun tidur yang lama. Maka sunat kita bersugi. Kerana apa? Kerana ketika mana tidur yang lama akan mengubah bau mulut seseorang tersebut. Kalau tidur yang lama akan mengubah bau mulut kita. Jadi maka bersugilah. Kenapa? Kerana sesungguhnya bersugi itu disebut oleh Nabi SAW, sungguh aku akan diperintahkan mereka dengan bersugi setiap kali berwudu. Bahkan kita dituntut bersugi juga ketika mana sunat kita bersugi ketika mana kita ni nak berwudu. Ketika mana waktu kita nak bersugi? Sebelum kita berkumur-kumur. Sunat kita bersugi ketika mana sebelum kita, dan tidak termasuk bersugi dengan menggunakan jari. Ada juga guna jari, dijolok-jolok dengan jari, itu tidak termasuk bersugi. Jadi dia kena menggunakan perkara benda-benda yang kesat. Jadi antaranya kayu sugi tersebut, kayu sugi yang orang duk jual murah tu. Jadi ada orang jadi sebelum berwuduk kita akan tengok sebelum berkumur dia akan guna kayu sugi ni. Maka ia adalah suatu perbuatan yang sunat dan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sunat juga untuk seseorang itu bersugi sebelum baca Quran, sebelum berzikir, sebelum baca Quran, sebelum baca hadis Nabi, sebelum baca kitab-kitab para ulama, maka sunat dia bersugi. Dan juga sebelum dia berselawat, maka ia adalah perkara yang sunat. Sebelum kita nak berselawat, sebelum kita berzikir, maka sunat untuk kita bersugi. Bahkan makruh bersugi dalam keadaan melampau ketika mana? Bulan Ramadan. Bulan puasa di tengah hari, pada tengah hari bulan Ramadan, maka bersugi ataupun berkumur secara berlebihan, maka ia adalah suatu perkara yang makruh. Bulan Ramadan jangan terlalu kerap kita bersugi. Maka ini di antara disebut tentang bersugi. Nak menunjukkan kelebihan bersugi ini mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan seseorang itu mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa istinsyaqul ma, iaitu mencuci lubang hidung. Antara sunnah juga adalah mencuci lubang hidung, yang kita sebut sebagai istinsyaq. Istinsyaq ni maknanya masukkan air ke dalam lubang hidung. Yang kedua ada namanya sebagai istinsar. Kita akan sebut istinsar, iaitu mengeluarkan air daripada lubang hidung dengan hembusan yang kuat. Antara macam tu. Istinsyaq masukkan air, istinsar ini mengeluarkan air dengan cara hembusan. Maka sunat ketika mana kita nak berwuduk dalam mazhab Syafi'i, kita sunat kita beristinsyaq. Maknanya sunat kita masukkan air dalam lubang hidung. Ini jarang-jarang lah ada orang buat. Alhamdulillah boleh istiqamah. Satu perkara yang cukup baik, yang sangat dituntut. Bila kita nak istinsyaq ini, masukkan air ketika mana? Setelah kita berkumur-kumur. Lepas kita berkumur, sedutkan air sedikit masuk dalam lubang hidung. Caranya macam mana? Diajar oleh para ulama, iaitu kita tarik dulu nafas, dekat hujung-hujung nafas yang terakhir yang kita tarik tersebut baru kita sedut air. Jangan masa waktu kita awal-awal nak tarik nafas dah sedut air, yang tu terbelahak terus tu. Kalau kita buat waktu awal-awal nak sedut tu dah tarik nafas dah. Waktu tu bukan setakat sedut terus tu keluar ke mulut sekali. Ni maknanya dekat hujung-hujung. Dah tarik dulu nafas, lepas pada tu baru kita masukkan air. Jadi dia akan masuk sikit je lah. Lepas tu keluarkan air tersebut. Maka ia adalah sunnah Nabi SAW, kerana ia adalah mencuci lubang hidung. Bahkan disebut di dalam satu hadis yang sahih, kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian bangun daripada tidurnya, maka hendaklah berwuduk lalu beristinsar, mengeluarkan air daripada hidung sebanyak 3 kali, kerana syaitan bermalam di rongga hidung. Ini disebut dalam hadis. Kita bangun pagi, bersihkan lubang hidung, kerana syaitan ni duduk bersarang di lubang hidung itu.
Di syaitan bersarang, maka sunat untuk kita membersihkan lubang hidung itu. Jadi istinsyaq dan juga istinsar. Maka di antara hikmahnya adalah supaya kita dapat membersihkan kotoran dan juga dapat menghalau syaitan yang menumpang bermalam di lubang tidur itu. Dia kalau tak seduh air dalam lubang hidung, tengok berapa lama dah syaitan bersarang dalam lubang hidung itu. Dah agak-agak. Tu yang kita suka hidup benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi maka dengan sebab itu, pastikan lubang hidung kita ni bukan menjadi tempat sarang syaitan. Kemudian yang disebut lagi waqassul azfar, iaitu memotong kuku. Iaitu sunat kita ni, iaitu memotong kuku pada hari Jumaat. Sunat kita potong kuku pada setiap hari Jumaat. Tapi kalau kita tak sempat, maka bila-bila masa saja yang sesuai kita boleh potong. Cuma jangan dibiarkan lebih daripada 40 hari. Seperti mana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong misai, potong kuku, cabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih daripada 40 hari. Jangan dibiarkan terlalu lama sehingga tidak memotong. Kemudian disebut lagi, ada pun hukum potong kuku, termasuklah juga memotong rambut bagi orang yang memasuki ibadah korban. Maka sunat kita ini untuk kita tak potong bila masuk awal bulan Zulhijjah. Bermula daripada 1 Zulhijjah, maka kita dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut. Orang yang peserta korban sahaja. Yang tak pergi haji, peserta ibadat korban, maka kita, kalau kita buat juga larangan tersebut, dalam mazhab kita menjadi makruh lah. Larangan tersebut membawa kepada hukum makruh. Dari sunat kita yang ambil korban, bahagian korban, untuk kita bermula 1 Zulhijjah tidak memotong kuku dan juga rambut sampailah ibadat, iaitu ibadat korban kita itu selesai. Kalau haiwan korban kita itu sembelih pada hari ketiga lah baru kita boleh potong kuku dan juga rambut. Jadi kalau hari pertama, alhamdulillah. Oleh sebab tu bagi ibadat yang buat ibadat korban di luar negara, kita kena tanya lembu kita tu bila sembelih. Kita kena tahu. Dia kadang-kadang orang tak beritahu. Kesian peserta korban tak tahu bila sembelih pun tak tahu. Jadi maka dia, orang yang bertanggungjawab ni, dia kena amanah, kena beritahulah. Jadi di benda ni di antara suatu sunat yang sangat dituntut. Kemudian disebut lagi, iaitu mencuci, keenam iaitu mencuci celah-celah jari. Termasuklah mencuci celah-celah jari ketika mana berwuduk, sunat. Kemudian ketujuh, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak yang dianjurkan cabut. Cabut. Tapi kalau tak tahan, cukup. Jangan pula nak paksa. Ini menjerit seorang-seorang dalam bilik, nak buat apa? Cabut bulu ketiak. Jadi maka sebab tu, kalau ada orang dia tak boleh cabut, ada orang dia okey je cabut. Maka ada orang tak boleh. Adapun bulu ari-ari, bulu kemaluan cukur. Bulu ketiak ni maka kita cabut. Maka maknanya apa? Kata ulama. Waktu dalam pengajian Ustaz Azhar dulu, dia kata nak cabut boleh, nak cukur boleh, jangan bakar sudah bulu ketiak. Jadi maknanya nak cabut boleh, nak cukur pun boleh, tak ada masalah. Kemudian yang ke-9, beristinja, iaitu membersihkan, iaitu kubur dan dubur kita ketika mana setelah kita mengqadarkan hajat. Sama ada hajat kecil, hajat besar, maka kita beristinja. Sebab itu beristinjaklah dengan sempurna. Kalau hari ni kita ada air, maka beristinjaklah dengan sempurna. Karena kadang-kadang kesilapan kita dalam beristinja akan menjadikan najis kita melekat pada pakaian, lalu menyebabkan kita nak semayang, maka menyebabkan ada seseorang yang diazab oleh Allah kerana tidak menjaga kebersihan ketika mana beristinja. Jadi sebab tu kita kalau nak kencing, kena hati-hati sikit tentang pakaian kita. Ada orang dia buat tak kisah, dah lah kencing berdiri, kemudian dia buat tak kisah tentang najis yang melekat kepada pakaian. Kemudian disebut yang ke-10, yang dituntut juga adalah berkumur-kumur. Ini adalah suatu yang sangat dituntut, berkumur-kumur
khususnya ketika mana berwuduk, sunat kita berkumur-kumur. Tak berkumur tidak menjadikan wuduk kita tidak sah, cuma makruh untuk kita tidak berkumur-kumur ketika mana berwuduk. Maka apa yang disebut ini mengajar kepada kita bahawa dituntut bagi sekalian mukmin itu untuk kita ini menjaga kebersihan, dan moga-moga dengan sebab kita menjaga kebersihan ini mendatangkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Niat dengan niat yang betul, niat bersugi dengan niat nak dapat redha Allah. Kita niat berkumur nak dapat redha Allah. Moga-moga dengan mulut yang kita jaga dengan ibadat ini, Allah jadikan mulut yang sama ini boleh mengungkap kalimat la ilaha illallah ketika mana kita nak meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Jadi maka dengan sebab itu, sunnah-sunnah yang ada pada jasad kita ini, maka jangan kita pandang remeh, kerana ia mendatangkan kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhir-akhirat, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Kita sambung pada akan datang minggu depan, iaitu hadis yang ke-41, dan pertemuan 2 kali lagi pertemuan. Minggu depan kita jumpa satu, kemudian kita cari satu tarikh untuk kita hadis yang ke-42 untuk kita khatamkan kitab kita yang mulia ini. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada kelemahan diri saya sendiri. Jadi tuan-tuan, saya ambil ruang dan kesempatan pagi ini, ada anak pelajar saya, anak anda Yusuf. Dia akan pergi melanjutkan pengajian di Yaman pada penghujung bulan Rejab nanti. Jadi kos dia lebih kurang dalam RM15,000. Di pagi ni siapa-siapa yang nak beri sumbangan untuk tajaan pelajar, bolehlah terus bagi kat dia pun tak ada masalah. Dia bulan ni dia follow saya kuliah. Jadi siapa-siapa nak beri sumbangan boleh terus pada beliau lah. InsyaAllah pada awal tahun depan, Januari nanti kemungkinan akan berangkat lah. Moga-moga dapat pahala, kita tumpang pahala dia pergi mengaji agama, kita dapat juga sumpang saham pahala, insya-Allah. Kalau nak transfer pun dengan dia ada flyers, ada nombor akaun, ya tuan-tuan boleh transfer lah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil hadina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahil alamin. Amin rabbal alamin.